Ar-Rahman ni kembali pada ayat yang pertama yang kasih sayang Allah Ta'ala ketika kita dunia. Ar-Rahim tu pula kasih sayang Allah Ta'ala kembali kepada kita ketika Maliki Yaumiddin. Dah bertahun-tahun solat, tapi masih tak faham lagi Al-Fatihah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi dalam episod seterusnya. Sebelum ini episod kita dalam mentadabbur surah Ad-Duha. Dan kita dalam siaran langsung YM Podcast. Yang mana YM Podcast merupakan salah satu saluran baru di YM yang membincangkan diskusi bermanfaat. Yang mana kita akan membincangkan surah-surah tadabbur. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri saya Anwar dan saya Ajwad. Dalam masa yang sama juga kita bersama dengan panel kita iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Anwar, Ajwad? Alhamdulillah. Kita ni ada rancang apa-apa ke baju nama ni? Sama baju ni. Serasian ni tiba-tiba sama warna baju Itulah beza brand je ni nampaknya. Okey, itulah pada hari ini kita akan mentadabbur surah Al-Fatihah. Betul. Yang mana orang kata sesiapa yang nak mengkaji surah Al-Fatihah ni ia sudah cukup untuk kita memahami keseluruhan isi Al-Quran tu. Masya-Allah. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa kita nak dengar sedikit alunan bacaan Ustaz dan surah Al-Fatihah insya-Allah. InsyaAllah. Baik, tuan-puan, kalau yang berada di rumah kita boleh sama-sama baca insya-Allah suratul Fatihah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Macam solat berjemaah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Saya dengar dalam TV Ustaz. Macam dalam TV. Okey. Ustaz pernah masuk TV ke? Allah, jarang-jarang. Okey Ustaz, alhamdulillah itulah sedikit alunan daripada Ustaz Ahmad Sanusi kita. Alhamdulillah, masya-Allah. Sangat sedap Allah. Dalam kita nak memahami je lah pada masa sekarang ni Al-Fatihah orang kata surah yang utama kan. Betul. Surah yang mana setiap hari kita baca. Terutamanya dalam solat. Betul. Kan ramai masyarakat sekarang ni bila solat dia sekadar membaca tapi adakah dia memahami sebenarnya? Jadi insya-Allah mungkin Ustaz Sanusi sendiri boleh menerangkan sedikit asbabun nuzul dia. Insya-Allah. Baik, okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anwar dan juga saudara Amjad. Ajwad, sorry. Allah Akbar. Terkeliru. Adik dia Amjad. Apa tadi? Ajwad. Okey. Hari ni kita bincangkan pula mengenai tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Yang ni kita kadang-kadang kena faham juga. Sebahagian surah-surah dalam Quran ada yang ada asbabun nuzul, sebahagiannya memang tidak ada diturunkan pada keadaan-keadaan yang memang diturunkan sedemikian. Sepanjang yang saya perhatikan, suratul Fatihah ini maknanya mungkin tidak ada satu pengkhususan, tetapi dia antara surah yang diturunkan awal. Maknanya sebab dia adalah antara surah yang diwajibkan baca. Betul lah, maknanya tak ada surah lain dalam Quran yang diwajibkan baca melainkan surah Al-Fatihah. Betul. Ajwad dah kahwin belum? Belum Ustaz. Kalau Anwar? Saya bujang lagi. Bakal Ustaz bakal. Bakal. Saya bukan apa, saya just nak cerita. Okay. Kalau dengan pelajar saya cerita, surah ni surah yang memang diwajibkan setiap hari kita akan baca. Jadi saya cakap dengan pelajar saya termasuklah Anwar dengan Ajwad tadi. Esok kalau dah kahwin, dah ada anak, jangan biar orang lain yang ajar suratul Fatihah ni
kepada anak-anak kita. Hmm. Maknanya sebelum dia masuk tadika, kita dah ajar dia Fatihah. Sebab kalau rugi kita, kalau kita hantar dia masuk tadika, cikgu dia ajar Fatihah. Sebab Fatihah tu yang akan dibaca sepanjang hidup dia. Masya Allah. Dan dia baca dalam solat dia hari-hari. Betul. Dan kalau kita yang ajar, Anwar ajar, Ajwad ajar, nanti dia baca sepanjang hidup dia, kita dapat pahala dia tu tadi kan. Jadi ini juga nasihat juga pada para penonton sekalian. Kalau yang belum kahwin tu lah, kalau nak kahwin lagi pun mungkin juga boleh kalau ada anak tambahan nanti. Surah Fatihah ni anak-anak kita biar kita yang ajar. Saya pesan dengan isteri saya pun macam tu. Yang sempat kita ajar dahulu Suratul Fatihah ini. Dan dia macam-macam kelebihan juga Suratul Fatihah ini. Antaranya dia digelarkan sebagai surah yang agung. Surah yang agung selain daripada surah yang dibaca setiap hari. Dia surah yang agung ni sebab ada satu kisah daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla. Iaitu seorang sahabat dia sedang solat. Lalu Rasulullah panggil dia. Tapi dia tak jawab. Habis solat dia bagi tahu Rasulullah, tadi aku sedang solat. Rasulullah kata, bukankah kalau istajibu lillah, maknanya kalau Rasulullah panggil dengan Allah panggil, kita kena sahut cabaran Allah dan Rasul. Betul. Lalu Rasulullah kata, aku akan ajarkan kau satu surah yang agung. Tapi lepas tu berlaku, maknanya kalau tak silap, maknanya mereka lepas tu dia bersurai seketika. Tapi sebelum Abu Sa'id nak keluar daripada masjid, dia panggil balik Rasulullah. Dia kata, tadi Rasulullah engkau kata engkau nak ajarkan aku satu surah yang agung. Lalu Rasulullah pun kata surah tu adalah surah Alhamdulillahirrabbilalamin, iaitu suratul Fatihah ni. Maknanya Rasulullah yang menggelarkan dia sebagai satu surah yang agung. Kita pun baca pada setiap hari suratul Fatihah. Kemudian dia digelarkan sebagai suratul Fatihah. Kenapa dipanggil sebagai suratul Fatihah? Fatihah ni maksudnya pembuka. Kan kadang-kadang kalau kita dalam majlis, kita buat pembukaan, kita baca suratul Fatihah. Kerana dia memang satu pembukaan yang untuk kita merahmati, mudah-mudahan mengingatkan kita tentang hidayah yang perlu kita minta, yang kita minta dalam suratul Fatihah. Dan juga sebahagian salaf terdahulu dia pernah cakap, kalau Al-Quran ini innallaha jama'al kutub kulliha fil Quran, maknanya kutubul munazzalah, setiap kitab-kitab yang lampau dulu Allah Ta'ala himpun jadi dalam satu Quran. Dan dalam satu Quran ni juga poin-poin mesej dia banyak dihimpunkan dalam surah Mufassal. Mufassal ni yang pendek-pendek yang start daripada suratul Qaf. Dan dalam setiap surah tu pula Allah Ta'ala himpunkan lagi dalam suratul Fatihah. Masya Allah. Maknanya yang power sekali suratul Fatihah ni lah. Sebab tu kita diwajibkan baca surah tu Al-Fatihah. Itu sedikit sebanyak latar belakang suratul Fatihah. Saya rasa tertarik dengan orang kata surah Al-Fatihah ni. Maksudnya apa? Surah Al-Fatihah ni artinya pembukaan. Orang kata kalau kita nak membuka satu khazanah tu, orang kata khazanah terhebat iaitu Al-Quran tu tadi. Kita perlu membuka dan menghayati surah Al-Fatihah. Betul, Masya Allah. Masya Allah, hebat. Jadi ustaz dah ni ganti dah boleh dah ni. Saya ikut ustaz je sebenarnya. Okey, baik. Ustaz, mungkin kita boleh tadabbur ayat setiap satu-satu ni dalam surah Al-Fatihah ni, kita korek apa lagi yang menarik kan. Baik. Yang boleh memberi kefahaman kepada masyarakat, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baik, kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah ni dimula dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim ni tadi. Iaitu pembukaan dia adalah bacaan dia dengan nama Allah. Kalau kita perhatikan ayat pertama yang turun dulu apa? Ayat pertama yang turun daripada Al-Quran. Iqra bismillah. Mana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah sebaik betul. Di live ni lah. Perintah Allah suruh kita baca, mana membuka khazanah tu tadi dengan nama Allah. Jadi dimulakan suratul Fatihah ni memang dianggap Bismillah tu sebagai sebahagian daripada surah Al-Quran tu tadi. Kerana kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah lepas tu, Bismillah bukan ayat Quran dah. Maknanya Bismillah tu tak ada nombor satu dah. Maknanya Bismillah dalam Fatihah ada nombor satu. Tapi ada satu lagi. Tapi itu teka-teki lah. Untuk para penonton sekalian, ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim yang dianggap sebagai surah dalam Quran juga. Dalam surah lain ada. Itu soalan teka-teki lah. Tuan-puan, para penonton boleh jawab nanti. Jawapannya akan dinyatakan di penghujung rancangan lah agaknya. Masya kalau sempat Allah. Nanti boleh komen nanti. Jangan risau. Okey. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Yang ni kita kena faham. Alhamdu ni adalah kalimah
memuji bagi sama ada yang berhak ataupun yang tidak berhak baginya. Ni ayat klasik sikit. Apa maksud berhak yang tidak berhak ni? Dia berbeza dengan asyukru. Belajar bahasa Arab betul? Ada belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ajwad belajar bahasa Arab. Okey. Alhamdu ni adalah memang pujian juga. Asyukru juga kita berterima kasih, puji juga apa dia? Bersyukur kan? Bersyukur tadi. Tetapi dia berbeza. Asyukru juga disebut dalam Al-Quran. Alhamdu juga disebut dalam Al-Quran. Tetapi biasa kita asyukru ni diungkapkan bagi mereka yang membalas, memberikan kita sesuatu, kita pun kata terima kasih. Aku bersyukur pada engkau. Itu asyukru. Asyukru. Tapi Alhamdu ni sama ada dia beri kepada kita, berhak kepada dia ke, tidak berhak kepada dia ke, kita puji dia. Masya Allah. Maknanya Alhamdu ni lebih luas. Sama ada layak untuk dipuji ataupun, tapi yang ni maknanya Allah Ta'ala memang maha layak untuk dipuji segalanya. Apa sahaja yang berlaku maknanya maha luas. Alhamdulillah ni tadi lillah. Maknanya segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tengok perkataan Rabb ini tadi, sebahagian ulama memaksudkan dia sebagai yang mentadbir, yang menjadikan, Al-Khaliq. Kemudian Al-Malik juga sebenarnya dimaksudkan sebagai Rabb ni tadi. Maknanya yang mendidik. Kalau yang dididik marbub tu tadi, maknanya kalau pengembala kita yang menguasai kambing ataupun haiwan itulah yang digembala. Maknanya kita orang itulah yang dikuasai. Maknanya Allah ni dia menjadikan, menguasai, mentadbir sekalian alam. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, alamin ni disebut dengan lafaz jamak, dengan lafaz plural. Kan lafaz yang kata jamak iaitu banyak alam. Kenapa banyak alam? Ada soalan dekat situ tu kata tadi baca Fatihah tapi tak faham kan. Betul. Tuhan yang mentadbir sekalian alam ni, seluruh alam. Kita ada alam jin. Betul kan? Kita ada alam manusia. Betul. Bukan alam dan manusia macam subjek dulu. Kalau waktu saya sekolah rendah ada subjek alam dan manusia lah, baya-baya saya. Alam bunian tu Ustaz. Alam bunian katakan macam tu. Alam jin agaknya tu kan. Alam macam-macam alam yang kalau kita tengok pun sebenarnya Allah Ta'ala menguasai seluruh alam yang manusia tahu ataupun yang manusia tidak tahu. Dalam Quran Allah Ta'ala kata innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah Ta'ala memilih Nabi-Nabi tersebut tu pada zaman dia, alam dia, kepada ketika dia. Maknanya alam ni rupanya banyak juga. Ada pernah masuk alam lain ke? Ada masuk? Tak pernah lagi. Kalau masuk tak pulang-pulang dah. Takut tak pulang tu tadi kan. Maknanya banyak alam dan Allah Ta'ala mendidik kita bersyukur kepada Allah dalam setiap Tuhan yang mentadbir seluruh alam ni. Sama ada alam yang kita tahu ataupun alam yang kita tak tahu. Ar-Rahmanir Rahim ni Allah Ta'ala menggambarkan pula dengan sifat Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala dah ciptakan kita daripada alam sebelum kejadian kita sampai alam kejadian kita, sampai alam mati kita. Tetapi Allah Ta'ala cerita seluruh alam ini akan disantuni dengan sifat Rahman dan Rahim dia tu tadi. Yang menariknya orang suka kaitkan, tengok Ar-Rahman tu dikaitkan dengan ayat yang sebelum tu, iaitu yang penjaga alam sebelum hari akhirat. Manakala Ar-Rahim adalah yang menjaga lepas Maliki Yaumiddin. Boleh bagi dua, maknanya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman ni kembali pada ayat yang pertama yang kasih sayang Allah Ta'ala ketika kita di dunia. Ar-Rahim tu pula kasih sayang Allah Ta'ala kembali kepada kita ketika Maliki Yaumiddin. Pada hari akhirat tu tadi. Sebab tu kita tengok kat situ Maliki Yaumiddin. Maknanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala ni kembali kepada kedua-dua alam. Maknanya ketika kita hidup dan juga selepas kita mati itu tadi. Dan selepas kita mati kita tidak memiliki apa-apa. Tengok digunakan perkataan Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala yang akan memiliki segala keadaan nanti pada hari kiamat. Yang ini sebenarnya fasa awal. Ini adalah fasa awal. Ayat 1 sampai ayat 4 ini sebenarnya meminta ataupun mendedahkan kita kepada luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kemudian Allah Ta'ala yang akan mengembalikan kita pada hari akhirat. Dan segalanya ni memang kita sifat-sifat Alhamdulillah ni, suka puji kepada Allah ni sebenarnya sifat para Nabi. Maknanya kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, Nabi Adam bila dia bersin dahulu, dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian juga Nabi Nuh terdahulu, bila dia turun daripada kapal dia pun menyebutkan juga Alhamdulillah.
kemudian Nabi Musa juga, maknanya Nabi Sulaiman, banyak para nabi memang disebutkan dengan lafaz ni. Macam itulah juga dengan kita, maknanya ini adalah satu pendidikan buat diri kita menyedari bahawa hidup kita ini nanti dia akan ada dua fasa ni lah. 3 ayat yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Satu cerita tentang alam dalam kehidupan dunia ni nanti, satu pula cerita tentang alam dalam kehidupan akhirat. Dan ayat ataupun fasa yang seterusnya 5, 6, 7 ni menceritakan panduan buat diri kita untuk menghadapi kedua-dua alam di dunia dan di akhirat ini tadi. Itu daripada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi Ustaz, kalau ikutkan kalau daripada ayat keempat itu adalah berkenaan dengan hari pembalasan. Hari pembalasan, betul. Jadi kalau apa pula dengan ayat kelima dengan ayat ketujuh ni Ustaz? Okey, tengok di sini Allah Taala kata, okey. Tadi belajar bahasa Arab kan? Belajar bahasa Arab. Kalau kita perasan ayat 2, ayat 1, 2, 3, 4 ni, dia kita panggil ayat yang disebut dalam khitab ghaib. Khitab ghaib ni maknanya kita puji Allah dengan kata ganti diri yang ketiga. Allah, segala puji bagi Allah. Dialah Maha Penyayang, Dialah Maha Pengasih, Dialah Tuhan pada hari kiamat. Tiba-tiba ayat keempat kita kata kepada engkau. Betul tak? Maknanya tadi adalah kata ganti diri yang ketiga yang jauh kan, Allah Taala Maha Pengasih, Allah Taala. Tiba-tiba ayat keempat kepada engkau. Engkau ni adalah benda yang depan kita. Betul. Kan? Iyyaka. Kepada engkau kan, iyyaka. Tadi kita cerita semua benda yang bukan depan kita, mana Allah Taala menguasai ini. Tiba-tiba masuk kepada ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini sebahagian ulama tafsir menyatakan, dia kata daripada 3 ataupun 4 ayat yang awal tu kita diajak memuji Allah Taala, meninggikan Allah Taala, hamadani abdi, Allah Taala puji, suka kita seronok puji dan sebagainya. Lebih rapat Allah Ta'ala dengan kita, dengan segala pujian kita tu, lebih dekat kita dengan Allah Ta'ala, seakan-akan ayat yang kelima ni masuk kepada kita dah lebih banyak kita puji Allah Ta'ala, sebenarnya lebih dekat kita dengan Allah Ta'ala, sehingga kan masuk ayat kelima seolah-olah kita memang bercakap terus dengan dia. Masya Allah. Jadi maksudnya ayat kelima ni memang dia direct terus kepada kita. Kalau tengok dia ayat mukhatab kita panggil iyyaka, kepada engkau terus dah. Kan, mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan menariknya ayat ni dibahagikan kepada 2 part. Ayat ni dibahagikan kepada dua part, 2 bahagian. Bahagian pertama, iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah. Tengok dekat sini, hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalau kita faham di sini, dia ada 2 bahagian. Mula-mula kita kena mengabdikan diri kepada Allah dahulu, kemudian barulah kita minta tolong. Apa yang berlaku pada hari ini, minta tolong dengan Allah Ta'ala banyak. Tapi tak mengabdikan diri kepada Allah. Bangun subuh pun tak bangun subuh. Katakan macam tu. Jadi, minta dengan Allah Ta'ala macam-macam. Minta nak jadi kaya, minta nak kereta besar ke apa ke. Tapi tidak dia rapat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengokkan pengajaran dekat sini, maknanya patutnya kita rapat dulu. Na'budu dulu. Maknanya kita rapat dengan Allah Ta'ala. Barulah wa iyyaka nasta'in. Barulah kami memohon pertolongan. Kalau kita tengok dalam konteks masyarakat sekarang ni, kan, kita bukan masyarakat di luar lah, kan. Kerana orang kata kita nak minta macam-macam kan. Betul. Kereta, nak itulah semua betul, kan. semua. Tapi pengabdian kita tu kepada Allah tu macam mana? Betul. Itu yang kita sepatutnya rasa segan lah. Betul. Kalau kita nak minta dengan mak ayah kita macam-macam pun, sepatutnya kita dah tolong dia banyak. Nanti bila kalau dengan mak ayah, dengan manusia ni, kita tolong dia banyak, dia secara automatik dia akan bagi. Betul. Dia rasa macam tadi Ahmad Ajwad dah tolong dah, nanti mak bagilah dia macam tu kan. Tapi itu dengan manusia secara fitrah pun kita faham begitu. Maknanya dengan Allah Taala, walaupun sebenarnya Allah Taala tak memerlukan dan tak ada keperluan pun Allah Taala nak maknanya kepada pujian dan sebagainya, kerana dia dah memiliki segalanya. Tapi nak mendidik jiwa hamba tu tadi, sebelum dia minta tolong, maknanya dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia mengabdikan diri kepada Allah dahulu. Lepas tu bila kita tak dapat apa kita minta tu, mulalah nak down. Nak down. Macam salahkan orang. Down ke? Down ke? Tak check. Betul lah. Maknanya sebenarnya kadang-kadang kembali kesilapan tu pada diri kita juga. Betul. Tapi kita salahkan orang. Sebenarnya sepatutnya kalau kita baca hadis, innallaha hayyun karim. Dalam sebuah hadis, kalau tak salah saya Tirmizi menyebutkan ni Allah Taala ni Maha Pemalu.
Dan Allah Ta'ala malu kalau dia hambanya berpaling dalam keadaan tidak ada apa-apa. Maksudnya, kalau hambanya berdoa dan dia berpaling, Allah Ta'ala tak beri apa-apa, Allah Ta'ala mana malu macam tu. Maknanya, sifat tu sebenarnya Allah Ta'ala lebih suka kalau dia bagi. Sepatutnya maknanya kita lah yang bersungguh-sungguh. Maknanya Allah Ta'ala sendiri memang nak bagi sahaja. Kalau kita faham daripada hadis tu, innallaha hayyun karim. Allah Ta'ala sangat, maknanya ada sikap malu yang sangat tinggi. Dia bukan sikap malu manusia lah tadi. Maknanya karim dan sangat penyayang, pemurah tu tadi. Dan Allah Ta'ala sangat malu kalaulah kita ni hambanya minta, dia berpaling tanpa diberikan apa-apa. Mana gambaran ni, memang sepatutnya abdikan diri kepada Allah dan minta kita adalah kepada Allah. Yang salahnya hari ni, jangan minta kat Facebook. Ada orang, dia memang berdoa tapi berdoa dalam Facebook. Jadi tak berapa kenalah juga. Betul Ustaz. Banyak biasa Ustaz. Bila ada masalah je, post status. Itulah. Itu kadang-kadang saya teringat, saya ada baca juga satu kata-kata. Dia kata, sebenarnya kalau kita ada masalah, bukan kita cerita kat Facebook. Sebab sebenarnya orang lagi suka tahu kita ada masalah. Betul. Kan? Padan muka. Kata kau macam tu. Nak pula orang yang kita benci. Macam tu. Maknanya lagi bertambah. Maknanya lebih baik apa yang kita hadapi masalah tu, kita cerita ataupun mengadu dengan Allah. Mengadu dalam Facebook ni hanya sama ada orang akan simpati ataupun yang tak simpati dia akan lagi suka. Dan dia tak menyelesaikan apa-apa masalah, melainkan kita meluahkan lah. Kalau dapat simpati daripada orang, bagus juga. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang koyak, kata koyak. Tadi bila orang komen, jadikan kita jadi bergaduh pula, dah tak selesai masalah. Baik, kembali kepada Allah SWT. InsyaAllah. Jadi seterusnya ayat ke-6 tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sebahagian ulama ada bagi pandangan. Antara ulama-ulama salaf yang terdahulu, dia menyatakan, tengok ayat yang kelima, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau tempat kami memohon pertolongan. Apabila mohon pertolongan tu, Allah Ta'ala ajar dengan ihdinas siratal mustaqim. Ajarkan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maknanya anfa' doa, dia kata sebaik-baik doa, sebaik-baik permohonan adalah memohon agar Allah memberikan kita jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Kerana dalam kehidupan ini, kalau kita minta pelbagai sekalipun, ada orang yang kaya tetapi dia tidak berada atas jalan yang lurus, katakan macam tu kan. Kaya pun tak guna juga sekiranya dia tidak dapat nak manfaatkan hartanya ke jalan Allah. Ataupun kalau lebih malang, dia dah lah miskin tetapi masih lagi leka dan lalai dengan maksiat, tak untung juga kepada diri dia. Lalu sebahagian ulama kata ihdinas siratal mustaqim ini adalah gambaran sebaik-baik doa yang Allah Ta'ala didik kita, berikan pandangan buat diri kita bahawa apabila kita nak minta kepada doa agar diberikan jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan pula dengan jalan yang lurus? Yang ini yang Allah Ta'ala sambung kepada ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Sebahagian mufassir menyatakan yang diberikan nikmat kepada mereka ini adalah para nabi. An'amta alaihim ni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sama ada golongan para nabi, golongan orang yang soleh, golongan para syuhada dan salihin ni, yang ini semua adalah golongan-golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Gambarannya adalah nikmat di sini, nikmat tentang hidayah tu sebenarnya. Yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Sebab para nabi ni, yang miskin pun ada, yang kaya pun, yang tak berapa kaya macam Rasulullah pun ada. Yang dari aspek kaya sebenarnya boleh saja nak jadi kaya, tetapi kita nak gambarkan maknanya para nabi ni, keutamaan yang digambarkan di sini adalah pemberian hidayah tu, membimbing mereka kepada jalan yang betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ni pada kebiasaannya dikhususkan kepada Yahudi. Sebab dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala kata faba'u bighadabin minallah. Bani Israel, orang Yahudi ni memang dia menempa ataupun mendapat kemurkaan daripada Allah. Memang dia macam-macam. Yahudi ni dalam surah lepas ni, suratul Baqarah. Suratul Baqarah ni memang banyak cerita kisah orang Yahudi. Macam-macam. Suruh cari lembu, minta macam-macam. Nak lembu yang macam mana, katakan macam tu. Suruh berperang dalam kes Jalut dengan Talut Jalut tu. Macam-macam lagi dia punya helah dan dia punya helah. Perangai dia macam tu. Zaman Rasulullah pula, dia perlekehkan Rasulullah bila mana
Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tapi dalam masa yang sama tidak mengikut orang Yahudi. Dalam surah lepas daripada ni banyak cerita tentang sikap orang Yahudi. Nanti kita tengok dalam surah Ali Imran banyak pula cerita tentang orang Nasrani. Dia dua surah yang mengkhususkan dua kaum yang berbeza juga, tetapi menarik pengajaran. Yahudi ni macam-macam sehingga kan disifatkan sebagai orang yang dimurkai oleh Allah. Allah Ta'ala marah dengan mereka. Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka yang sesat. Dan golongan yang sesat ni banyak dikhususkan ataupun ditujukan kepada Nasrani. Nasrani ni kalau kita perhatikan banyak elemen-elemen yang biasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Maknanya dia mengubah kalimah Allah. Kitab-kitab mereka tu mereka ubah Tuhan daripada satu jadi tiga ke, perubahan-perubahan yang itu yang berlaku. Tetapi yang menariknya mungkin juga kita punya tadabbur ataupun muhasabah kita adalah dua golongan ini memang golongan yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai dimurkai. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan sebagai golongan yang sesat. Apa yang berlaku pada hari ini, masyarakat kita kadang-kadang dia lebih excited ataupun impressed ataupun macam mana kita nak cakap, dia lebih berbangga, proud macam tu kan. Betul. Kalau dapat ikut style barat ataupun golongan-golongan yang sedemikian. Betul. Sedangkan panduannya daripada awal lagi dalam suratul Fatihah yang hari-hari kita baca dalam salat, mengingatkan kita sebaik-baik panduan adalah daripada Al-Quran. Bukan yang datang daripada barat ke, daripada ideologi liberal, sekular dan sebagainya. Tetapi yang ini yang kita ikrarkan hari-hari, kadang-kadang macam disebutkan Noah tadi, tak faham dah daripada awal lagi dah tak faham, sampailah sudah tak faham kisahnya. Ini panduan yang sangat menarik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hari-hari sebenarnya kita minta daripada Allah Ta'ala agar diberikan panduan sedemikian, memberikan bimbingan dalam kehidupan kita melalui jalan yang lurus. Jalan yang lurus, insya-Allah. Masya-Allah. Dengan surah Al-Fatihah tu saja memberikan sebenarnya kunci utama buat kita sebenarnya sebagai umat Islam sebenarnya. Betul. Okay? Dan dalam masa yang sama ini saya juga ingin mempromosikan berkenaan dengan Maghfirah Mil. Okey. Okey, kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat sekarang ni, Maghfirah Mil ni merupakan satu makanan siap masak khas untuk bencana, Ustaz. Betul. Sebelum ini kita menghasilkan Maghfirah Mil juga, tapi kali ini kita sudah orang kata R&D kan dia. R&D R&D, Research and Development. Yang mana untuk Maghfirah kali ini, Maghfirah Mil kali ini kita ada warmer. Pemanas. Kalau orang kampung biasa kita kata kabat lah. Yang mana makanan Maghfirah Mil ni yang tahan selama 2 tahun dan juga dia boleh makan secara panas-panas. Dan dalam konteks bencana ini kita sedia fahamlah yang mana bila dalam bencana makan pun kadang kita tak sempat nak fikir. Dia sepatutnya kena tunjuk lah. Mana kalau buka nanti dalam tu ada pemanas dia. Betul, ada pemanas. Ada pemanas dia. Dia ada pemanas nak panaskan macam mana? Pemanas tu just isikan air je kan? Betul. Segala cecair. Segala cecair. Yang boleh kita masukkan. Untuk air banjir pun kita boleh letak sekali. Letak dekat dalam bekas tu nanti dia panaskan makanan. Betul. Betul. Canggih. Kena bagi saya satu nanti. InsyaAllah. Boleh, Ustaz. Kita boleh berikan insyaAllah. Okey. Dan juga kalau para penonton di sana, kalau kita membuka bukan untuk dijual tapi kita membuka untuk tajaan dan menyumbang, yang mana yang ingin menyumbang untuk Maghfirah Mil untuk mangsa-mangsa bencana, okey, sila klik link yang tertera berkenaan dengan Maghfirah Mil ni. Okey? Okey. Itu sajalah. Kejap Una. Betul. Betul lah surah Al-Fatihah ni merupakan surat cinta daripada Allah. Masya-Allah. Sebabnya bila kita menghayati tu kita rasa ya Allah agungnya Allah SWT. Betul. Bila kita bawa dalam solat mungkin lebih khusyuk kalau kita menghayati dia. Betul. Subhanallah. Kalau lebih banyak kita faham, lebih kita rasa masya-Allah Allah Ta'ala sebenarnya sayang kat kita. Allah Ta'ala rahmat dekat kita. Nanti kita akan bertemu ke Allah hari akhirat. Apa yang paling penting Allah Ta'ala didik kita minta petunjuk daripada Allah dalam segenap apa-apa kehidupan kita lah, keperluan kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang beriman lah. InsyaAllah. Mungkin kata kata penghujung buat kami yang mana kalau kita ingin Al-Fatihah ini merupakan kata laluan dalam Al-Quran. Betul.
So kalau kita nak menyelami dalam khazanah Al-Quran yang agung ini, maka kita kena memahami dulu kata laluan tu. Betul. Okay. Kalau kita nak masuk tu macam mana? Kalau tak ada Password kata. dia. Betul. Password. Jadi kita kena fahami surah Al-Fatihah tu, insya-Allah. Okay. InsyaAllah. Jadi kita sudah sampai kepada penghujungnya. Okay. Kalau kata para penonton yang ingin, okay, yang ingin apa Yang tu? nak Ustaz tadabbur surah apa lagi minggu depan? Sila betul. komen. Betul. Okay. Dan jangan lupa like and subscribe. Itu yang penting. Like, share, subscribe di live anda. Okay. Dan kita akan tunggu di next episodenya. Apa lagi surah yang kita tadabbur, kita saksikan untuk seterusnya. Okay. Dan jangan lupa sumbangan ke YM, yayasanmakfirah.org. Okay, itu saja buat kita. Saya Anwar. Saya Ajwad. Kita bertemu pada next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.